Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada penilih dan yang dihormati dan kuasa pengurusan program Kuliah Duha, yang dihormati dan dikasihi seluruh kehadiran para jamaah pada pagi ini pada tanggal 4 hari bulan September bersamaan 26 bulan Muharram 1443 Hijriah di pagi Sabtu yang tenang hening ini. Pertama-tama alhamdulillah kita merafa' kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bersama-sama berhimpun di waktu yang berkat, itu waktu duha. Kita bertemu di majlis berkat, itu majlis ilmu, dan kita bertemu di insya-Allah di hari yang penuh berkat di hujung minggu Sabtu. Mudah-mudahan keberkatan masa, keberkatan waktu, keberkatan hari ini akan memberkati seluruh perjalanan kehidupan kita demi untuk kita sama raih keredaan Allah Azza wa Jalla pada alam bumi hinggalah kita bertemu Allah di alam mahsyar nanti, semuanya dalam neraca redha Allah Azza wa Jalla. Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan di sepanjang hari, seminggu ke minggu ataupun hari ke hari kita lakukan, semua catatannya sebagai pahala yang akan dikoleksikan sebagai saham utama kita pada hari yang tak ada guna harta benda, kecuali kata Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda, anak pinak, melainkan mereka datang bertemu Allah dengan hati yang penuh kesejahteraan, hati yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pada pagi ini kita nak sambung terus perbincangan kita dalam daripada bicara kitab, iaitulah Hari Tanpa Tarikh ini, di page yang ke-29. Merupakan sambungan daripada perbincangan awal kita pada tanggal 21 hari bulan Ogos yang lepas, 2 minggu yang lalu, dalam tajuknya Kiamat dan Kematian. Kiamat dan Kematian. Itu tajuknya muka 28 dan kita sambung di muka 29. Baik, apa bacaan yang kita nak baca pada ini dan apa di antara kupasannya? Jom kita tengok kepada muka 29. Jika ditinjau secara lebih mendalam, terdapat petanda zahir bahawa alam kiamat sebenarnya semakin hari semakin hampir, apatah lagi dalam situasi terdapatnya 1001 kejahatan dan kemungkaran dilakukan oleh manusia. Kita dah bercakap sebelum ini bagaimana hakikat kiamat itu pasti akan berlaku. Dan kiamat memang ketentuan ilahi.
Sebab Allah yang berkuasa menentukan kiamat itu akan berlaku dan dunia tidak akan selama-lamanya berada macam sekarang, akan hancurkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kena ingat, walaupun kiamat itu akan berlaku, tapi ada tanda-tandanya. Itu persoalannya. Dan tanda-tanda kiamat itu dalam banyak keadaan kesan daripada kejahatan manusia dan kezaliman manusia dalam hidupnya. Maksudnya, umur bumi makin singkat sebab ada di sana jenayah manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Umur bumi makin dekat dengan kiamat sebab ada tangan-tangan manusia yang berdosa Allah Azza wa Jalla. Memang kiamat akan berlaku, itu kenyataan yang pasti. Tak akan kekal bumi, tapi hakikatnya ialah umur bumi boleh jadi singkat. Kenapa? Kerana tangan pendosa, kezaliman tangan manusia. Itu masalah kita. Jadi hal inilah yang menyebabkan timbulnya hadis-hadis tentang tanda kiamat. Nabi beritahu dalam hadis yang banyak tentang tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Jadi macam mana kita nak memahami tentang isu ini? Nak faham mudah saja. Bermaksud bahawa bila Nabi sebut tentang adanya tanda kiamat kecil dengan sebab tangan manusia berdosa kepada Allah, maka kepada kita yang faham agama ini kena berhati-hatilah. Jangan kita menambahkan lagi beban kepada bumi yang dah singkat umurnya. Dan kita patut hidup dalam suasana jadi orang baik-baik. Kenapa jadi baik? Sebab kita nak mati dalam iman, bukan mati dalam kejahatan. Kita nak meninggal dunia keadaan kita berilmu, bukan mati dalam kejahilan. Kita meninggal dunia keadaan kita Allah redha, bukan Allah murka. Itu sifat kita yang sebenarnya. Soal bumi singkat umur itu soal kedua, tapi kita jangan jadi manusia yang penghujungnya dalam kerana berdosa kepada Allah. Itu kita paling takut. Maksud saya ialah penghujung hidup kita Allah tak redha. Allah tak redha. Sebab apa? Kita ni banyak berdosa sampai peringkat Allah tak ampun ke dosa. Wal'azubillah. Ya, sebab itulah sebut kat sini, jika ditinjau di mendalam, terdapat petanda zahir, tanda yang nyata, yang boleh tengok mata kasar kita, bagian-bagian. Dan ini adalah tanda kiamat Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis. Contoh kita ambil pada sebab ini mukadimah penting, saya nak sebut tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kita nampak depan mata kepala kita. Dunia kita sekarang. Yang sebut dalam kitab ini, dalam situasi dapatnya 1001 kejahatan dan kemungkaran dilakukan oleh manusia. Kita lah sebagai pemusnahnya. Bumi jadi rosak bukan kerana binatang ternakan yang makan rumput sampai tumbang pokok. Bumi jadi rosak bukan kerana seekor gajah yang menumbang pokok di hutan. Tapi bumi rosak kerana tangan kita yang berdosa kepada Allah. Itu daripada sudut kejahatan kita. Hari ini pun kalau tengok dalam sejarah dunia sekarang ni, tak payahlah kita bercakap tentang soal zina, tak zina, tipu-tipu. Hari ini manusia tebang pokok-pokok yang patut jadi pasak bumi hari ini. Bila pokok ditebang tanpa berkira tentang pasak bumi, apa akan jadi? Tengok dalam sejarah dunia sekarang, macam mana air hujan bila turun saja, tak lebat pun, dia boleh hentamkan sampai kampung tenggelam. Saya tak sebutlah kat mana, tapi itu kenyataan. Bila pasak bumi dah tak ada, dah tak kukuh, tak kuat. Di mana yang patutnya batang-batang kayu besar balak itu patut dijagai. Jangan tebang begitu mudah rupa. Akhirnya apa yang berlaku? Hujan turun, tak pelebat mana, dihentamkan kampung halaman tenggelam. Dengan datangkan hujan yang begitu rupa, dengan air yang tak surut-surut, berlaku sekarang. Tak payah negara kita pun dah banyak kes di Gunung Jerai minggu lepas. Saya tak kata bahawa isu pembalakan, tapi ada kajian mana menunjukkan bahawa banyak pokok-pokok yang tumbang. Hasil kerakusan tangan manusia. Minta maaflah. Jadi bila manusia cipta kejahatan, dia sebab itu Allah kira bencana. Itu tak kira lagi tentang soal penipuan, perzinaan, macam-macam lagi. Contoh saya bawa hadis pada pagi ini. Sebab ini kaitan dengan hadis. Saya kena sebut tuan-tuan ya. Mukadimah ini dalam cerita tentang tanda zahir kiamat. Nabi tak berdusta. Betul Nabi sebut dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagai contoh, saya akan bawa 3-4 hadis tentang realiti suasana. Kita nampak mata kasar kita. Tak payah tengok dengan mata kasar kita nampak. Nabi sebut dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Imam Bukhari Muslim, hadis sahih.
Nabi kata apa? Kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi telah bersabda. Apa kata Nabi? Min asyratis saati, antara tanda kecil kiamat. Maknanya tanda-tanda kamu akan nampak mata kepala kamu sendiri. Kenyataan, apa kata Nabi? Yang pertama, an yaqillal ilm. Ilmu semakin hari semakin berkurang. Nampak tak nampak? Ya, zahir depan mata kita. Tempat ibadat pun orang tak kunjung ramai pergi. Para ulama pun seorang-seorang meninggal dunia. Seorang-seorang nak ganti ulama meninggal bukan mudah. Penyanyi meninggal hari ini, insya-Allah minggu depan buat audition akan datang pengganti yang baru. Tak bimbang saya. Seorang pelakon hebat meninggal hari ini, 2 minggu lagi buat audition, nak 10 orang, datang 1,000 orang. Tak kira berapa umur, 60 tahun pun datang juga, apalagi umur 16 tahun. Kematian, minta maaf lah kata macam tu. Tak bimbang. Tapi mati seorang alim yang faqih dalam bidang fiqh, yang faqih bidang hadis, yang hafaz Quran dada, imam besar yang dadam-dada Quran 30 juzuk. Meninggal orang ni, nak ganti sebulan, 2 bulan, 3 tahun tak terganti lagi. Tak terganti. Maknanya kematian orang berilmu lepas seorang tak ada. Tanda kata Nabi, ilmu makin kurang. Itu sudut kematian ulama. Sambutan orang pada ilmu pula. Bukan mudah. Kita nak mengadakan program ini pun, saya ingat minta maaf lah sebut ya. Saya pun kirim kepada WhatsApp. Saya pun kirim informasi kepada IG saya. Saya kirimkan kepada FB saya tentang program ni. Kita promokan. Dan pihak Puan Hajah Ili pun rakan pun promokan. Nak kumpul sampai 400 orang. Contohnya 500 orang dalam sejam 2 jam ceramah ni. Bukan mudah. Sebab orang tak ambil kisah. Orang tengok saja, tak peduli pun. Biar aku berehat, dia kata. Ceramah sejam buat apa. Kiamat pula. Tak ada. Contohnya lah. Tapi program yang lain, tak payah 3 hari, 3 jam je. Nak kumpul 1,000 orang. 5,000 orang datang. Ini benda-benda yang kita cakap untuk ke realiti. Nabi tak berdusta. Di akhir zaman, kamu tengoklah. Ilmu makin kurang. Baik di kalangan ulama yang meninggal, orang ramai pun tak peduli ilmu. Dan sebut lagi, wa yadhharul jahlu, kejahilan melanda masyarakat. Kejahilan melanda masyarakat tentang agama, tentang ilmu. Wa yadhharul zina, dan amalan perzinaan berlaku di mana-mana. Bahkan terbuka, dilesenkan. Kadang-kadang tak ada masalah. Ya. Dan orang tu pun tak kisah sekarang kadang-kadang dalam hal macam ni. Dulu mungkin orang sensitif. Tapi hari ni sekarang nampak gayanya, benda-benda zina ni, benda macam berluasa, bahkan diizinkan dalam banyak keadaan. Bahkan orang tak peduli pun. Allahu a'lam. Kemudian Nabi sebut ada yang lain, banyak lagi lah. Ini sebagai contoh. Contoh yang lain. Nabi sebut dalam satu hadis tentang akhir zaman ini. Saya sebut itu sebab saya nak sebut benda zahir yang Nabi dah sebut tentang akhir zaman. Dan ini sebagai peringatan kepada kita. Kita baca bukan baca sekadar untuk habiskan masa tuan-tuan puan-puan, tapi untuk jadikan kita meletak diri kita di mana kita berada. Takkan kita nak hanyut lagi dalam suasana macam ni. Kita hanyut macam mana persoalan macam ni. Berapa lama kita boleh bertahan dengan umur yang kita ada. Kita nak bertahan dalam usia kita ada sekarang, tak bertahan. Bukan tunggu dalam sampai 10 tahun. Nak bertahan sampai jam 3 petang, 5 petang, 7 petang malam nanti. Siapa punya usia? Allah punya usia, kita bukan kita tentukan. Kita nak segar, nak sihat walafiat. Semua ini mengajar kita untuk tidak mengambil orang kata mudah dalam urusan-urusan semasa masyarakat. Walaupun kita mungkin dalam hidup ni kita nak cari dunia, cari tak ada masalah. Carilah dunia, kejayaan dan urusan dunia, sila tak masalah. Tapi dalam cari dunia tadi, fikir hati-hati macam ni. Tentang suasana semasa masyarakat yang menampakkan ini adalah tanda-tanda kecil kiamat yang sedang berlaku di depan kita. Contoh Nabi sebut kepada kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis Ibnu Majah, hadis sahih. Tentang suasana semasa tentang bab harta pula. Nabi kata apa? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala ar-riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Akan datang satu ketika di akhir zaman, Nabi sebut, makna tidak ada orang kecuali terlibat dengan riba.
Tak terlibat riba pun akan terkena dengan debu-debunya. Ini masalah keuangan, masalah harta. Orang tak peduli tentang riba tak riba, penting dapat. Hari ini sistem kau Islam dah ada, tapi ada setengah orang dia fikir yang penting aku nak dapat cara mudah. Riba tak kisah, yang penting aku dapat cara mudah. Pinjaman ke keuangan macam. Berlaku di akhir zaman. Dan kau tanya orang-orang ramai tentang soal riba tak riba, setengah orang tak peduli. Apa masalahnya? Yang penting saya lulus loan, saya dapat loan untuk beli rumah yang baru, kereta baru. Dan saya tak kisah pun, penting saya dapat kemudahan. Sedangkan ini adalah petanda aras betapa ilmu bila tak ada di dada, jahil dah bertapak dalam hati, dia tak akan. Sedangkan Nabi kata apa? Haram hukumnya. Sampai bab riba ni, kalau tengok dalam Quran jelas, fa'adhanu biharbi minallah. Allah kata orang ambil riba ni, perang. Kau perang aku, kata Allah. Allah guna perkataan perang. Fa'adhanu biharbin, orang berperang. Bila Allah kata perang ni tuan-tuan, maknanya antara mati hidup. Antara mati hidup. Perang Allah, bukan perang manusia. Dengan Allah kita perang. Bila Allah kata perang dengan dia, maknanya satu benda yang berat untuk kita tanggung dalam urusan harta dan seumpamanya. Contoh yang lain. Ini saya minta maaf sebagai contoh sebab catatan ini penting diberi fokus tentang tanda zahir kiamat berlaku yang hampir depan kita hari-hari. Bukan 11 kali, hari-hari depan kita. Contoh yang lain. Semua di sahih jawabannya. Hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu menyeriwayatkan bahawa aku dengar Nabi telah bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku dengar Nabi sabda, kata Nabi, sayusibu ummati da'ul umami. Akan tiba di satu ketika nanti umatku akan timpa penyakit-penyakit. Nabi sebut dalam bahasa umatku akan ditimpa penyakit. Penyakit bukan penyakit apa ni, betis, darah tinggi, kanser, tidak. Penyakit yang merosakkan kehidupan daripada seluruh agama dan kejiwaannya. Bukan saja Nabi bercakap tentang soal diabetes, soal darah tinggi. Itu normal lah. Tapi penyakit yang merosakkan hati, merosakkan akidah, rosak agama, rosak akhlak, rosak kehidupan. Ini yang Nabi sebut ni. Kata Nabi, akan berlaku keadaan umatku, akan ditimpa penyakit. Da ni penyakit. Dawa ubat. Itu bezanya lah. Daun penyakit. Tapi kalau dawaun ada waw tengah tu, itu ubat. Dia beza sikit lah kan. Daun penyakit, tapi kalau dawa ubat. Nabi katakan ditipu penyakit. Penyakit yang pernah berlaku sebelum ni pun di umat yang lalu. Sahabat tanya Nabi, tuan-tuan, ya Rasulullah, wa ma da'ul umami? Rasulullah, apa penyakit-penyakit itu Rasulullah? Kami nak tahu ni. Sahabat zaman Nabi, mereka hidup suasana mereka tak hadapi semua ini. Tenang setenang hidup mereka, ikut hidup mereka di zaman yang penuh seribu-seribu nikmat. Sebab depan Nabi, mereka dengan Nabi, tak ada masalah. Tapi Nabi kata umat akhir zaman, kita lah yang zahir hari ini. Lalu kata Nabi, yang pertama al-asharu. Al-asharu, penyakit pertama, seronok amat sangat. Kerja seronok aja. Nak berseronok, nak orang kata, nak berseronok lah. Tak kira dalam apa situasi, nak berseronok. Yang penting seronok. Apalagi dalam bentuk-bentuk sifat hiburan, macam-macam yang melalai melupakan. Seronok lah. Program ke, kerja buat ke, penting seronok. Bila seronok ni, hati jadi mati, jiwa jadi sakit. Yang kedua Nabi kata apa? Wal batar. Maknanya apa? Mewah amat sangat. Mewah tak ada masalah lebih. Bila amat sangat ini, kadang-kadang punca tu dari mana datangnya kemewahan tadi. Mewah Islam tak larang, silakan. Sebab dengan mewah tu banyak benda-benda kita boleh buat. Dengan zakat, harta, dengan menyumbang, beri. Tapi puncanya, dengan bila mewah tu, punca dari mana? Itu yang masalahnya. Jadi penyakitlah tu. Kemudian Nabi kata apa? Wattakatsur, dan himpun harta sebanyak mungkin. Tanpa kira kesopahan. Kira-kira nak apa ni, nak himpun harta aja. Kerana kecintaan dunia yang melampau. Nabi sebut tuan-tuan, ini benda-benda zahir di akhir zaman dalam kerangka kena ingat tu. Bukan Nabi nak cerca-cela benda-benda yang macam tidak, tapi nak bagi ingat supaya jangan kamu berada di luar sempadan agama. Bila berluar sempadan agama, masalah. Dia kata Nabi, wattanajush fid dunya. Mereka hidup keadaan, kata Nabi,
tipu menipu dalam urusan kemuliaan. Yang ni hentam, yang ni balun, yang ni. Tanajus di dunia. Makna apa? Maknanya berlaku situasi hentam-menghentam. Bukanlah hentam pukul balun. Itu mungkin peringkat terakhir saya bunuh orang. Tapi maksudnya dengki, dendam. Tengok orang tu naik, tak boleh. Iri hati. Buat apa cara nak turunkan dia ataupun matikan dia daripada sudut keuangan, contoh kekayaan. Nampak orang tu lebih, aku tak boleh terima. Jadi menyebabkan berlaku situasi tanah cuma tipu menipu lah. Akhirnya kawan tu tekan yang ni, kawan tu tekan yang ni, yang tu tekan dia. Akhirnya situasi tidak berapa aman. Timbullah perbalahan, perseteruan, perkelahian, bermasa muka. Akhirnya boleh buat kepada pembunuhan. Dia tak apa setuju kawan ini, apa cara? Kena selesaikan umurnya. Setakat hidup tu, setakat itulah. Contohnya, berlaku dunia sekarang. Pembunuhan penghujungnya. Perancangannya, bunuh kawannya. Tidak, tak boleh. Dia ada orang, aku tak boleh lebih pada, dia tak boleh lebih pada aku. Dalam usaha perniagaan. Nabi tak berdusta. Kata Nabi, ini tanda-tanda dunia kiamat. Watabahud. Timbullah kerana saling memarahi. Maki-memaki. Cerca-mencerca. Nabi sebut lagi, sehinggalah Nabi kata, zalim-zalimi. Semua ini tuan-tuan pada hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan dan bercakap tentang zahirnya penyakit-penyakit di akhir zaman yang semua itu menandakan ianya adalah kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tak sebutlah semua. Kalau sebut semua hadis ini tuan-tuan sekadar itu 3-4 hadis cukup memadai untuk menyatakan tentang itulah kezahirannya tentang alam bumi yang sedang kita lalui sekarang ni. Tuan-tuan puan-puan, jangan tengok dari pandangan negatif dalam isu ini. Positifnya ialah kita bila Nabi sebut benda-benda macam tu, kita kena positifkan hati kita dengan cara mana? Ya Allah, ya Tuhanku, aku walaupun diberi nikmat harta, harta aku Allah Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhanku, aku diberi pangkat kedudukan tinggi, aku nak pangkat aku Engkau redai, bukan berkai. Ya Allah, aku dapat segala kemewahan dunia sekali. Ya Allah, redailah aku dengan nikmat ini untuk aku buat kebaikan demi kebaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada benda yang tak betul. Aku minta Allah, Engkau tolong aku, ya Allah. Bersihkan hatiku, jadikan aku orang berilmu, beriman. Itu cara kita. Jangan tengok dengan macam ni susah ustaz, hidup tak payah hidup lah. Dia macam tu. Jangan jadi macam kawan kita sekarang yang sedang viral sekarang ni. Iaitulah perjalanan mimpi yang terakhir, PMYT. Sekarang dalam syaitan pihak JAIS, Jawi dan juga pihak kerajaan JAKIM masuk polis sekarang. PMYT. Ya. Saya pun tak nak sebutlah, tapi disebutkan sebagai Siti An-Nur. Yang datang benda macam-macam. Sehingga disebarkan benda yang pelik. Satu benda yang memang terlalu pelik amat sangat. Disebarkan cerita tentang bom di Sabah, bom di mana-mana di Filipina, dunia macam-macam sampai peringkat dah pergi ke neraka, tengok neraka berapa tingkat, jumpa malaikat semua sekali. Kerana mimpinya. Mimpi ni tuan-tuan bukan hujah. Mimpi 16 kali sehari dalam mimpi tidur siang, tidur malam. Bukan hujah dalam Islam. Tapi nak ceritanya, ada orang ambil sikap macam tu. Dia masalahnya ialah bila dia cakap isu Siti An-Nur, saya tak tahulah saya sebut ini sebab benda ada di dalam YouTube. Memang orang boleh tengok hari, dah puluh ribu orang tengok. Ya? Ini bukan benda yang rahsia. Dia pihak polis buat siasat sekarang. Bila masanya akan diambil tindakan. Tapi melampaulah. Cakap benda yang tak real. Benda yang pelik. Di akal tak boleh fikir. Ya? Tapi dia bawa dalam position. Dan lebih menakutkan bila ada orang menerima. Ribuan orang menerima kenyataan. Tetapi yang confirm lah, yang bukan untuk imam, untuk bila untuk siap kaki masjid dan orang yang berilmu, untuk ibu para penceramah agama kita. Yang duk ikut tu, saya tahulah mungkin dalam level rendah lah kejahilan mereka. Terima. Sayang, bukan sayang. Tapi apa sebut ialah, benda macam ni diangkat, dibicarakan. Sehingga begitu rupa. Sedangkan benda tu daripada mimpi yang terakhir ke, yang pertama, kedua ke, benda-benda tak boleh jadi akal semua. Hujah hadis pun tak ada. Bukhari Muslim pun tak pernah kata. Dia tak ada bicara dalam hujah tu. Bukhari Muslim sebut, ini hadis Ibnu Majah, Nabi kata demikian, daripada hadis Imam Ahmad, daripada kitab. Tak ada apa. Yang disebut ya cerita. Sembang, kencang. Tapi masalahnya ialah, orang boleh terima. Logik akal kata boleh terima. Dia pelik. Saya dah sebut tuan-tuan, ini tanda-tanda juga ni. Bila muncul
disebut sebagai Al-Kadzab. Ini hadis ini sebut tentang adanya pendusta-pendusta. Sehingga orang yang pendusta ini, Al-Kadzib ini, yusaddaq Al-Kadzib. Orang yang dusta ini dianggap betul. Ini masalah dunia akhir zaman ni. Nabi sebut ni. Hadis sebut. Sehingga disebut Nabi SAW, Al-Kadzib yusaddaq. Yang nampak dusta bercakap, dikatakan betul. Yang salah tu imam masjid juga. Yang salah imam besar masjid negeri juga yang salah. Tak ajam namanya. Tapi yang ini cakap diterima ramai. Jadi ini semua balak belaka. Balak tuan-tuan, balak. Jadi sampai tahap tu Nabi sebut itulah akhir zaman. Jadi kita kena tengoklah balik dalam kacamata agama di mana berada kita. Panjang pula cerita saya, baru 3 baris ini. Macam mana? Kena kaitkan macam tu. Baik. Jadi bila berlaku situasi macam ni tentang tanda kecil kiamat ini, dan makin hari makin terikat satu dengan satu sampai mungkin dah puluhan ratusan tandanya, wallahu alam, ia diperkukuhkan lagi dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara tentang hal kiamat. Memanglah Nabi sebut tentang sekian. Contohnya, nak cerita tentang daripada konteks kiamat pada kali ini, kita ambil satu hadis yang ada makna tersirat di sebalik hadis ini. Saya ambil sekadar untuk mengambil renungan. Kupasannya saya akan beri. Dalam hal ini, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi telah bersabda. Itu nasnya ada dengan saya. Cuma sekarang saya bagi terjemahan terus. Tapi nasnya bunyi macam ni. Nas saya tak tulis itulah saya terjemah. Tapi nasnya kata Nabi SAW, Innama ajalukum fi man mada qablakum minal umami min salatil asri ila maghribis syamsi. Bukhari dan Muslim. Saya tulis itu Bukhari saja. Tapi hadis riwayat ini Bukhari Muslim. Boleh catatlah. Bukhari dan Muslim sekali. Daripada Abdullah Umar, Nabi bersabda, Innama ajalukum fi man mada qablakum minal umami min salatil asri ila maghribis syamsi. Nabi nak bercakap tentang bagaimana kiamat dekat sangat dah kita ni. Dekat sangat dah kiamat ni. Kalau puan-puan masih ingat lagi, dalam kelas kita 2 minggu yang lepas, saya dah baca hadis di atas, di page 29 yang atas sekali itu. Yang atas sekali. Aku dan kiamat Nabi sebutkan. Itu dia. Ana wasa' kahataini. Nabi kata kiamat ni dekat sangat macam 2 jari ni. 2 jari ni rapatlah tuan-tuan. Tak jauh pun kalau jari hujung dengan hujung ni jauh kan. Tapi Nabi letak 2 jari ni, Nabi cerita kiamat dekat sekali. Tambah pula hadis ini, Nabi kata apa? Ni hadis yang bawah tu. Nabi kata, Innama ajalukum fi man madha qablakum minal umami min salatil asri ila maghribis syams. Maknanya, sesungguhnya ketentuan umur bagi kamu dibandingkan ketentuan umur untuk umat terdahulu sebelum kamu adalah seperti jarak waktu antara solat asar dan terbenam matahari. Tuan-tuan, antara asar dengan matahari terbenam, berapa lama? Sekarang asar kita 4.28. Sekarang ni. Maghrib 7.16 minit. Sekarang lah waktu Shah Alam. 4.30 lah kita. 4.30 asar dengan 7.20 maghrib. Berapa lama? 10 jam. Apa 10 jamnya? 4.30, 5.30, 6.30, 7.30. 2 jam 40 minit saja. Katalah 3 jam lebih kurang dalam 2 jam setengah lebih kurang. Nabi sebut seolah umur kita ni yang ada ni tak panjang mana pun. Dan kiamat pun tak lama sangat dah. Maka Nabi letak satu perumpamaan dengan umur kita seolah-olah waktu kita di antara, bukan umur, waktu kita di antara maghrib dengan waktu asar. Sekitar 2 jam setengah saja. 2 jam setengah tuan-tuan kalau ikut kepada situasi semasa, tak ada buat apa pun. Lepas asar rehat sekejap, mungkin santai-santai minum teh dengan anak isteri, kamu ada urusan dengan kawan. Tengok, dah 7 dah. Sekejap maghrib. Nabi nak cerita tentang bagaimana pendeknya waktu itu menunjukkan kepada kita bahawa kita dengan kematian pun dekat, kiamat pun hampir sangat. Tanda-tanda depan kita dah. Makna suatu kata setengah ulama, ada ulama sebut ni, pandangan dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti, dia kata apa? Kalaulah takdir Allah nak jadikan kiamat sekarang pun Allah boleh buat. Allah hancurkan bumi sekarang, tapi Allah tidak. Maka begitu kepada kita, Allah bagi dulu dia punya tanda-tandanya, yang kecil, yang besar kemudian. Tapi kalau Allah nak hancurkan, Allah boleh saja.
Dan kenyataan ini pada ulama kata memang berlaku pun. Sekarang di dunia semasa orang Islam kita, bahkan bukan Islam kita, banyak negara-negara Allah uji dengan bebanan masalah yang berat. Tiba-tiba banjir besar dalam masa 3 hari. Hujan lebat dalam masa 3 hari menyebabkan banjir menolak semua bangunan. Semua jalan raya tertutup. Rumah-rumah di bawah arus. 3 hari je hujan lebat. Bahkan sehari je berlaku, tuan-tuan. Tak ada siapa jangka dan siapa sangka. Tapi alhamdulillah lah, kita dalam suasana kita di Malaysia ni, rezeki kita ni tuan-tuan, kita kena syukur banyak-banyak. Allah tak uji kita by cash. Macam setengah negara, dengan gempa bumi yang dahsyat, dengan hujan lebat sampai meleburkan bandar dan negeri, orang meninggal berpuluh ribu. Tak payah jauh di India, kita dengar cerita macam di Pakistan, apalagi negara-negara tertentu. Tapi kita, sebab tu syukur sangat. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, kita ni, Allah bagi kita ruang peluang lebih besar untuk kita segera bertaubat kepadanya. Tapi kata Imam Suyuti, kalau Allah nak hancurkan, by cash, jam tu boleh. Tapi Allah tidak bertindak begitu. Kecuali Allah tunjuk dulu bukti-buktinya. Ini tanda kiamat kecil, datang besar macam-macam. Ini semua untuk kita berkesempatan. Bahasa saya ialah, jadikan kita ni berkesempatan. Ada masa, ada satu time yang, satu masa yang kita boleh segera balik pada Allah dengan bertaubatnya, istighfar dan seumpamanya. Itu kenyataan. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Namanya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi. Pernah satu masa, bila Nabi SAW bercakap tentang persoalan kiamat, kehancuran bumi dan kehancuran alam, Nabi cakaplah tentang kiamat, bumi dihancurkan, dileburkan Allah Azza wa Jalla. Al-Bara' bin Azib dia tanya Nabi satu soalan. Soalan tu nampak simple, tapi soalan tu soalan begitu bermanfaat untuk orang lain dengar dan sahabat lain dengar. Dan kita dapat manfaedahnya. Lalu bila Nabi sebut tentang kiamat, tentang minta maaf tuan-tuan kalau ada suara yang agak mengganggu tu, jiran sebelah rumah saya sedang di taman dia kot, di rumah sedang buat sesuatu pagi-pagi minggu gardening lah ya. Jadi saya pun tak kata apalah, mungkin ganggu, saya pun terganggu tu sebab dia punya dekat dengan bilik bacaan saya sekarang. Baik, jadi bila Nabi sebut tentang soal kiamat, kehancuran bumi alam ini, Al-Bara' bin Azib ditanya Nabi SAW. Rasulullah dia kata, agak-agaknya apakah aku ini boleh lihat apa yang berlaku itu? Mana aku sempat tengok benda yang akan berlaku dengan kehancuran macam-macam. Soalan tu nampak macam tak apa nak cerdik, tapi tuan-tuan ada makna tu. Man Al-Bara' bin Azib soal tanya Nabi, bila berlaku sesuatu aku boleh nampak mata tak? Kepala. Tapi sebenarnya tak sempat pun. Al-Bara' bin Azib zaman Nabi dah meninggal dunia dah berapa ribu tahun. Tak sempat tengok pun, tapi dia tanya soalan yang berlaku itu menunjukkan suatu menakutkannya. Jadi kita kadang bila dengar soalan macam ni, ataupun kita baca soalan Al-Bara' bin Azib, bagi saya lah, itulah tanda hati kita ada titik keimanan kepada Allah SWT. Sekurang-kurangnya. Ini menandakan kita ada iman. Sebab kita percaya adanya ada hari akhirat, ada hari kebangkitan yang musnahkan alam ini. Ada kepercayaan, itu paling utama. Bila ada kepercayaan itu, kita bukan percaya saja tuan-tuan. Kita percaya dengan kita bertindak untuk kita beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sudut nak bertambahkan amal soleh, nak perkasakan amal dan ilmu, perkemaskan keimanan, perkemaskan amal-amal yang baik, perbanyakkan lagi kebajikan, kebaikan, taubat istighfar kita. Itu kekuatan kita. Jadi jangan lupa tu. Kalau kita tidak hanya kita baca tentang cerita, tapi kita tak pernah berubah. Jangan jadi manusia yang gagal. So ada manusia ni 3 kelompok manusia, kata para ulama. Yang pertama, dia jenis manusia yang tak pernah berubah. Hari ini dengan semalam sama saja. Semalam macam tu, hari ini macam tu. Ini golongan yang kecewa gagal-gagal. Ada orang yang semalam baik, hari ini tak elok. Semalam dah okey dah, istighfar taubat. Hari ini buat jahat pula. Ini orang yang gagal juga. Kita nak macam mana? Orang yang semalam baik, hari ini pun terus menambah kebaikan.
Semalam dia baca Quran 10 ayat contohnya. Dia baca 20 ayat. Semalam dia zikir 10,000 kali. Hari ini 20,000. Bertambah-tambah. Itu orang baik. Kita nak golongan ini. Bukan golongan pertama, tidak kedua, kita nak golongan ketiga. Bertambah-tambah. Tuan-puan, belajar daripada isu kiamat dan kematian dengan saya pada ini. Saya pun dapat ilmu juga ni. Saya bukan ceramah saja, saya dapat ilmu. Saya buka kitab, tengok apa-apa yang disampaikan dengan penuh keinsafan, belajar. Kemudian ada program lain pula, hadis-hadis yang disyarahkan oleh para guru kita yang hebat-hebat. Kemudian daripada Quran, daripada macam-macam dengan zikir nabawi contohnya. Itu menambah tak? Menambah. Menyebabkan kita akan tingkatkan upaya ilmu dan amal kita daripada tahap ke tahap yang lebih tinggi. Tak nak kita hanya dengar cerita tentang ilmu hari ini, tutup, dengar besok, tutup, habis. Ini bukan akhlak orang beriman kepada Allah. Orang beriman, dia akan menambahkan kebaikan-kebajikan secara berterusan. Istiqamah dengan mana? Istiqamah baik. Jadi Nabi sebut tentang persoalan kita ni dalam hidup ini, kiamat akan datang dan kita dengan kematian dekat seolah-olahnya waktu asar dengan waktu maghrib. Maknanya tempohnya tak lama. Tak lama. Tempoh hidup pun tak lama. Tempoh kematian tak lama. Semua tak lama, tuan-tuan. Jangan fikir panjanglah. Masa tidak panjang kepada kita, masa amat ringkas, pendek sebenarnya. Sebab itulah saya sebut acap kali dan tak tahulah tak sebut tidak. Kita dalam urusan hidup ini, kita lebih meraihkan angka yang makin bertambah, kita tidak meraihkan angka yang makin berkurang. Maksud apa? Kita sambut birthday. Birthday kita hari ni lah katakan 4 hari bulan September, sekian-sekian tarikh kita lahir. Dah masuk 40 tahun. 4 September, lahir kita tahun 80, kata 81 contoh. 80. Hari ni dah masuk 41, kata contoh. Kita seronok. Sebab apa? Yalah banyak hadiah masuk. Hadiah sampai kawan tu call. InsyaAllah ada orang hantar hadiah. Orang tu online. Penuh meja kita dengan kek saja pun tak banyak. 16 biji. Yang coklat, vanila, macam-macam. Hadiah macam-macam. Kemudian anak pun holo kepada kita hadiah. Seronok. Selamat Hari Ibu yang 41. Kita pun bahagia. Kita pegang 41 itu, kita rasa bahagia. Terpandangkan kita kadang-kadang. Dalam masa itu, aku ni sebenarnya umur makin berkurang. Angka bertambah, tapi hakikatnya umur makin kurang. Kalau Allah berikan aku keizinan untuk sampai 60 tahun sahaja, mana aku ada lagi 19 tahun. Berbaki tak lama ni. Yang mana kita pandang? Oh, kita pandang 41. Kena pula orang kata apa? 41 pun macam umur 30. Lagilah seronok senyum. Tak tutup lah mulut tu. Umur 41 tapi macam 30. Memang awet muda lah kau ni contohnya. Masuk WhatsApp pula tu, tengok kawan kita. Awet muda. 41 tapi macam 28 contohnya. Macam 28. 17 lagi. 17. Senyum. Tidur pun senyum. Tapi kalau tengok balik angka sebenarnya, bila masuk 41, kalau Allah takdir kita 60 tahun saja, memang itu Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Kaya. Kalau begitu kenyataan, kita umur kita bukan makin bertambah daripada angka, makin berkurang. Angka dah berkurang, tinggal lagi 20 tahun, 19 tahun. Kemudian, dari sudut fizikal kita pun, bila bertambah usia, fizikal kita pun makin hari, makin berkurang kekuatan dan keupayaannya. Baik penglihatan, pendengaran, baik apa saja, makin kurang. Tidak sama lagi dengan usia kita masih muda. Berapa orang fikir macam itu, tuan-tuan? Minta maaflah. Itu kadang-kadang kita lupa, kita lalai. Batulah tak banyak orang menangis. Besok birthday, kita tertawa gembira, seronok, makan santai. Bagus. Saya tak kata, saya tak nak komen. Saya pun disambut juga bila sampai masa dengan anak-anak isteri. Alhamdulillah lah, syukur. Ada kawan hantar makan, ada takwir pun kadang-kadang hantar kek. Alhamdulillah, syukurnya. Tapi kita lupa lalai. Ketika itu, kalau kita insaf balik, renung balik, tak payah sampai 4 jam, 10 minit ya. Ya Allah, mana aku ni usia dah makin singkat ni. Peluang beribadat dah tak banyak. Peluang taubat pun tak banyak. Peluang cari ilmu tak banyak. Peluang untuk cari agama pun mungkin dah makin kurang. Aku makin berusia. Kekuatan pun dah makin kurang. Kalau Allah bagi usia 60 tahun, maknanya aku ada 10 tahun lagi. Apa aku nak buat 10 tahun ni? Dosa banyak. Contohnya, kalau kita renung balik, kadang-kadang kita boleh merasakan bahawa kita tak ada masa yang panjang dah dalam urusan hidup ini. Janganlah pula dengan sebab tu kita maknanya stop segala yang lain. Jangan. Tapi
biarlah kita ambil sebagai satu cara untuk mencaknakan, ulang balik, untuk mencaknakan urusan ilmu amal kita. Untuk mencaknakan urusan ilmu amal kita supaya apa? Bertambah mulia, bertambah baik insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Saya sebut ini sebab sebelajar guru saya ajar macam tu. Guru kami bukan saya, guru kami asal belajar dulu macam tu. Ketika dia komen tentang persoalan hidup manusia lalai lupa, dia sebut macam tu. Kamu gembira angka bertambah, tapi kamu lupa sebenarnya usia kamu makin kurang daripada tahun ke tahun. Bukan tahun, hari ke hari makin berkurang. Allah yarhamu guru-guru kami yang pernah ajar benda-benda yang amat bermanfaat dan sampaikan kepada puan-puan dan tuan-tuan pada pagi ini. Tengok muka 30, sambung. Hadis di atas, ya, hadis yang sebelum itulah, hadis pada Abdul Umar tadi kan 29 tu. Hadis atas menjelaskan bahawa semakin berlalunya masa, semakin hampir pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis atas menjelaskan bahawa semakin berlalunya masa, semakin hampir pula saat kiamat akan menjelang tiba. Maknanya bila masa kita dah makin singkat sampai Nabi sebut, umur kamu di antara maghrib dengan asar saja menunjukkan saat kiamat menjelang tiba. Oleh itu, ambil tuan-tuan, ini petikan yang saya kira boleh kita sebagai panduan kepada kita. Oleh itu, dalam konteks membina persiapan iman dan taqwa, ya, kata para ulama, ini petikan daripada Al-Qardawi, tapi saya ambil daripada pandangan ulama sebelumnya lagi. Imam Nawawi kata apa? Dalam konteks membina persiapan iman dan taqwa, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, Al-Imam Nawawi kata apa? Dia kata, dua terma ini terma penting dalam nilai kehidupan seorang yang beriman, beragama, yang bertakwa, yang baik. Iman dan takwa. Sebab apa? Sebab iman dan takwa ini satu gandingan yang memang ada nadi kuatannya. Dalam hidup ini, iman takwa satu gandingan yang begitu penting sekali. Betullah dalam Al-Quran, tengok dalam surah Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, tengok dalam bab taqwa, ya. Maaf tuan-tuan. Dalam bab taqwa ini, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang taqwa ini? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bila bercakap taqwa ini, apa kata Allah Azza wa Jalla? Saya nak tengok, saya nak nukilkan apa yang saya catat dalam catatan saya untuk tuan-tuan pada pagi ini. Minta maaf sekejap, saya nak cari apa yang saya sebut dalam hubungan ini. Ini penting nih, sebab mana ni? Nokta ni dia bila banyak sangat ni kadang-kadang duk nampak kat mana tu. Tapi kena cari juga, ya. Baik, sekejap. Dalam hubungan iman taqwa ini, baik. Bila Allah sebut dalam ayat surah Al-Imran 102. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 102. Siapa yang baca Quran boleh semaklah. Dalam surah Al-Imran 102, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surah Al-Imran ayat 102. Allah kata apa? Ayat ini ayat yang biasa kita dengar dalam khutbah Jumaat, dalam ceramah-ceramah para ustaz kita, tapi saya nak nukilkan satu benda. Ini pandangan Imam Nawawi. Dia kata apa? Allah sebut dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jelas Allah guna perkataan orang beriman. Kita kata wahai orang Islam, wahai orang Melayu ke orang Cina, tak. Allah sebut dengan jelas, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Lepas dia kata orang beriman, Allah terus sambung dengan kata ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat itu bersambung lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, melainkan mati kamu ketika mana kamu serah diri bulat-bulat pada Allah. Mana mati sebagai orang beriman, bertakwa. Tuan-tuan, saya sebutlah gandingan daripada ayat Al-Baqarah 102 ini
sorry, Ali Imran 102, bukan Ali Imran 102 ini, jelas Allah sebut dengan suatu gandingan mantap. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah SWT. Dirapatkan bersama iman dan takwa. Waktu kata para ulama, kita punya persiapan dalam hidup ini tak ada melainkan iman kita kena perkemaskan, takwa kita kena perkasakan. Itulah semua perjalanan hidup kita. Daripada sekecil-kecil ibadat kita buat sehinggalah yang wajib kita buat. Untuk apa? Nak jadi kita iman bertambah. Dan kita buat ibadat sekecil-kecil ibadat yang sunat sampai wajib. So apa? Dia bertakwa. Sebab itulah maka kata ulama, gandingan iman takwa ini ada pesaka yang paling besar sekali. Nak mati keadaan beriman dan mati bertakwa kepada Allah SWT. Ini prasyarat. Dan Allah bila sebut dalam surah Ali Imran untuk jadi sebagai prasyarat kepada hamba-Nya. Kalau kau mati sebagai tidak, kalau kau meninggal orang tak beriman, kau tak ada harga. Kau meninggal tanpa takwa, tak ada nilai. Tapi kamu dianggap berharga, bernilai bila mana kau mati keadaan beriman dan bertakwa sekaligus. Tengok tuan-tuan. Itulah pakaian kita semua. Tuan-tuan, kita sedang pakai pakaian iman takwa sekarang ni. Daripada amal sekecil-kecil amalan yang sunat, yang wajib kita buat apa saja benda-benda yang Allah perintah disuruh untuk membina keimanan, mengukuhkan keimanan dan menegakkan takwa kepada Allah SWT. Iman dan takwa. Jadi kita nak biar dia tu melekat di jantung hati kita. Bukan dia bilang melekat di jantung hati. Aku nak mati iman, nak mati sebagai orang bertakwa. Hidup sebagai orang beriman dan hidup orang bertakwa. Aku nak penghujung hidup dalam beriman, penghujung hidup aku dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal inilah yang disebutkan Allah juga sebagai sambungan sikit, sebab dia berkait-kait ni. Samalah ceritanya bila mana Allah sebut dalam satu ayat yang lain. Contoh. Nak ambil sebagai contoh kepada kita semua. Bila Allah sebut tentang kepada kita, ayat Al-Anfal 29. Al-Anfal 29 boleh semak. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Al-Anfal ayat contoh saja ni. Terus Allah sebut gandingan lagi hingga orang ni Allah angkat darajahnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Tanpa saya nak baca terjemahan dan tanpa kupasan. Tak perlulah kupasan, tapi ayat ini boleh semak daripada ayat Al-Anfal 29 insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kita pergi pada apa yang dikatakan Qardawi. Ini pesanan penting. Kata Syekh Al-Qardawi menegaskan bahawa ia mewajarkan manusia untuk bersiap sedia dengan ibadat yang paling kemuncak, iaitu melakukan segala amalan yang diperintah oleh Allah secara ikhlas dan meninggalkan serta menjauhkan Allah secara tulus. Kata Al-Qardawi, untuk kita mencapai iman takwa tadi, tertera di kaca gadget tuan-tuan semua, sama ada phone ataupun komputer sekarang ni, di muka 30 tu, kata Qardawi menegaskan bahawa ia mewajarkan umat manusia kita lah untuk bersiap sedia dengan satu nilai ibadat yang paling kemuncak. Nilai ibadat yang paling kemuncak. Kemuncak macam mana kemuncak ni? Iaitu melakukan amal yang Allah perintah dengan ikhlas dan meninggalkan larangan Allah dengan tulus. Itulah. Jadi kalau kita dapat nilai iman dan takwa sebagai persiapan kita bertemu Allah untuk hadapi kiamat, maka tak ada jalan yang paling penting, kata Al-Qardawi. Ini Qardawi siapa tuan-tuan? Ulama masih ada bersama kita sampai pagi ni. Alhamdulillah masih dalam keadaan Allah berikan nyawa, kekuatan fizikal, walaupun beliau dalam keadaan uzur, amat uzur sekarang, tapi seorang tokoh yang besar. Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala. Walaupun saya dah masuk 93, 92 tak silap saya,
tak mau uzur sekarang. Berjalan pun tak boleh dah. Mereka atau wheelchair, tapi itulah dia seorang ulama yang dihormati oleh dunia. Jadi kita ambil. Mewajarkan manusia untuk siap sedia dengan ibadat, nilai ibadat paling kemuncak. Apa yang kemuncak? Macam mana kita nak bawa ibadat kemuncak? Caranya ialah buat apa yang Tuhan suruh dengan keikhlasan dan tinggalkan apa Allah larang dengan menurut ketulusan. Itu perjalanan kita. Contohlah kita tak ada di sana orang kata apa, jalan pintas dalam beragama. Dalam agama tak ada jalan pintas. Kena faham tu. Jalan pintasnya dalam urusan keduniaan. Boleh. Nak balik ke kampung, jalan pintas, sikit-sikit jalan, boleh sampai lebih awal daripada jangkaan masa yang ada. Jalan pintas urusan dunia, mungkin boleh. Tapi urusan agama, tak jalan pintas. Nak ke syurga, kena ikut jalan-jalan, lorong yang Allah telah tentukan jalan. Jauh ke, payah, susah, itulah laluannya. Tapi ada orang kata, ini jalan pintas ke neraka ada. Ada. Jalan pintas ke neraka ialah buat dosa banyak-banyak, cepatlah ke neraka. Dalam agama ni pada hakikatnya tak ada jalan pintas. Dalam kerana nak cari redha Allah, tak ada. Tak susah, payah, kena terima. Sebab ada satu benda yang dalam beragama ni, ada orang kata, ya, ini kata-kata manusia yang tak berapa kukuh agama iman lah. Dia kata apa? Menyusahkan. Perintah Allah, larang Allah ni menyusahkan, membebankan. Agama ni susah. Allah suruh sekian-sekian, kebaik. Pahala, melalui solat, qiyam, tahajud, macam-macam. Derma, buat berita kat orang. Susah. Tuan-tuan, jangan kata macam tu. Sabar sekejap, duduk dengan penuh ketenangan, fikir secara penuh keinsafan. Allah tidak pernah meletakkan satu arahan melainkan sesuai dengan kemampuan hamba-Nya sebagai manusia. Allah Maha Kaya. Allah tidak pernah meletakkan satu arahan, satu perintah, suatu larangan sekalipun menyusahkan hamba-Nya. Tidak sama sekali. Sebab Allah sifatnya amat adil kepada kita. Dia tahu kita punya kekuatan, kelemahan kita. Jangan ada satu pandangan yang negatif. Susah nak buat ibadat, susah kerja-kerja agama, susah perintah Allah ni. Tak ada. Jangan. Saya tak boleh sebut lebih. Sebab Allah Maha Kaya. Allah tahu kemampuan hamba-Nya. Kita boleh renung, boleh semak balik di mana nikmatnya kita beragama ini. Mungkin benda ini benda simple, tapi kalau kita renung balik, dia akan jadikan kita lebih bermotivasi. Kita jadikan kita lebih berkehendak dalam urusan agama. Tidak benda susah. Saya ambil contoh yang simple. Tak payahlah bincang bab semayang, puasa dengan detail tentang haji badat. Saya ambil contoh yang mudah saja. Dalam bab semayang je. Solat, daripada rukun Islam 5 tu, saya tinggal yang lain. Dia bab semayang. Kalau bincang lain, panjang pula masa dan habiskan masa kita, mungkin tak selesai perbincangan. Saya ambil contoh sebab ini penting. Bab semayang saja. Bila Allah sebut kepada kita, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sebut dalam Al-Quran betapa sembahyang itu wajib kepada orang Islam pada tiap masa yang Allah tentukan kepada kita. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini ayat dalam surah An-Nisa ayat 103, tuan-tuan. Ya, An-Nisa 103 Allah kata apa? Sembahyang wajib pada masanya dengan zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dan seumpamanya. Baik. Allah minta solat 5 kali sehari semalam. Hukum kewajipan solat ini apa beban kepada kita? Allah bukan minta sampai 60 waktu, walaupun asal solat kita 50 waktu, 50. Allah turunkan 5 waktu saja. Alasan kita nak kata apa? Susah. Solat ni menyusahkan. 5 waktu. 5 waktu sehari semalam. Kalau satu waktu 10 minit, 5 tak sampai sejam. Daripada 24 jam, 24 jam berpusing hari malam siang, Allah minta waktu 70 minit, tuan-tuan. Apa masalahnya? Masalah hati kita jahat, kotor, maksiat, hati kita yang mati. Itu masalahnya. Allah bagi perintah sesuai dengan kemampuan. Kemudian, Allah angkat darjah salat tadi dalam keadaan diperintah sekian waktu, tapi Allah bagi izin kita untuk mengqada'kannya.
bila kita dalam status usul ada qada dan ada hukum salat yang bersifatnya berbentuk diringankan bebannya daripada jamak kepada qasar. Bila kita musafir, Allah bagi izin kita untuk jamakkan solat antara zuhur dengan asar. Buat waktu asar ataupun sebelumnya, waktu zuhur. Yang 4 rakaat boleh buat 2 rakaat. Zuhur 4, dah kita musafir. 2 rakaat. Nak kata apa lagi? Allah beri kita keluasan. Baik masa waktu, yang penting solat tu satu kefarduan, tunaikan. Contoh, tak bincang lepas puasa banyak cerita. Menunjukkan semua perintah Allah ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi hadis ini pada dengan qada ini betul-betul ingatkan kita bahawa wajar kita untuk siap sedia dengan ibadat yang paling kemuncak. Cara ialah buat apa Tuhan suruh dengan ikhlas dan tinggalkan apa Allah larang dengan ketulusan hati dan jiwa baik. Ini satu lagi ni. Dalam sebuah hadis yang lain digambarkan juga keadaan kiamat semakin hampir. Nabi sebut tu kiamat ni sebab kita dalam bicara kita apa ni? Kiamat dan kematian tuan-tuan ni. Baik. Saya akan habiskan juga pada pagi ni sehingga page 31. Sebab kita akan bincang nanti dalam page yang ke-33 pada next akan datang program kita insya-Allah. Baik, kita habiskan juga. Dalam hadis yang lain Nabi gambarkan keadaan kiamat semampir dengan katanya seorang sahabat yang masih muda bertanya Nabi SAW. Page 30 tu tengah-tengah sebelum tajuk mati itu kiamat kecil. Seorang sahabat masih muda, syabun sarap maknanya orang muda lagi dah, sahabat bukan peringkat dah tua, peringkat muda lagi. Tanya Nabi SAW tentang hari kiamat. Ini satu di antara akhlak sahabat Nabi, walaupun muda tapi dah tanya tentang kiamat macam mana. Sebab dia rasa takut bimbang. Dia tak tunggu tua baru nak beramal. Muda bertanya dah, kiamat macam Rasulullah. Lalu Nabi kata kepada yang bertanya, ya Nabi dia ada unsur gurau dalam diri tuan-tuan. Hadis ni daripada Muslim ni saya ambil nasnya, saya ambil apa ni terjemahnya, nas tak bacalah. Ada unsur Nabi bergurau sikit. Bila sahabat yang muda tanya Nabi bila hari kiamat macam mana kiamat sekian-sekian, Nabi tanya, Nabi bersabda kata apa? Jika orang ini, mana siapa? Inilah sahabat ni berumur panjang, belum lagi dia tua, kiamat pun akan berlaku. Mak Nabi kata macam inilah. Kalaulah orang ini umur panjang, tak dan tua, kiamat akan berlaku. Apa makna tuan-tuan? Mak Nabi sebut bahawa kiamat boleh berlaku bila masa saja. Tak dan kamu tua, tengah muda macam ni, kiamat akan berlaku. Paling tidak matilah. Kiamat kecil lah. Itu tajuk di bawah tu lah. Kiamat besar boleh berlaku juga. Bermakna bahawa dalam usia kita ni, kita sebenarnya bertemu dengan keadaan kiamat dah dekat sangat. Tak dan tua, jadi kamu akan tengok kiamat berlaku pada kamu. Maka itu kata Nabi, nampak gurau tu. Tapi maknanya Nabi cerita kepada kita bahawa kiamat ini makin dekat kepada kita, walaupun orang tu masih muda, tak ada tua, tak ada beruban pun, kiamat berlaku. Terutama, tajuk tu ialah mati itu kiamat kecil. Itu kesenambungannya lah. Tajuk kita ialah mati itu kiamat kecil, ini kesenambungan cerita sebelum ini. Baik. Dalam situs lain, tajuknya, mati itu kiamat kecil. Dalam situs lain, Nabi SAW juga menggambarkan bahawa alam kematian adalah petanda kiamat telah mula berlaku. Ini adalah kerana kematian dianggap sebagai kiamat kecil. Yang ni saya ingat setelah sebut di dalam ceramah sebelum ini, kuliah sebelum ini, saya ingat lagi, dan saya tak nak bincang detail panjang, saya akan baca kemudian beri pasal ringkas saja. Yang penting, yakinlah tuan-tuan, mati adalah kiamat kecil kita. Ini ada hadis tentang ini. Daripada Anas bin Malik bersabda, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Ada hadis yang disebut dalam hadis pada Anas bin Malik, Nabi kata apa? Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, dia telah alami kiamat dalam hidupnya. Siapa meninggal dunia, dia telah alami kiamat. Kiamat apa? Kiamat kecil. Bila kita meninggal, terputuslah hubungan kita dengan keluarga, mata terpejam, rapat selama-lamanya, mulut tak bersuara, kaki tak melangkah, tangan pun didakap atas badan, kejang kaku,
Nabi sebut ketika itu si mati telah mengalami kiamat, iaitu kiamat kecil, memutuskan dia dengan urusan dunia, dengan urusan harta, urusan keluarga, anak pinak, dan urusan pangkat dan seumpamanya. Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Yang ini kita pasti hadapi, tuan-tuan ya. Ia mendahului kiamat besar. Kiamat kecil mati mendahului kiamat besar, iaitu berlakunya kemusnahan. Yang juga itu bersalah. Dikhabarkan bahawa Aisyah pernah bertanya Nabi tentang hal kiamat. Nabi bersabda, telah datang kepada kiamatmu. Aisyah tanya Rasulullah, bagaimana kiamat itu Rasulullah keadaannya? Nabi jawab dengan bahasa yang ringkas. Nabi kata apa? Telah datang kepadamu kiamatmu. Maknanya apa? Nabi kata, bila mati kamu saja, kiamatlah kamu. Bila kau mati, itulah kiamat pada kamu. Jawapan Nabi padat dan tegas. Bila kau mati Aisyah, itulah kiamat. Mana? Kematian adalah kiamat kecil. Ini kesinambungan kepada cerita hadis tadi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Kenyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan bahawa sememangnya kiamat adalah semakin hampir dan hakikat kematian akan berlaku pada bila-bila masa saja. Mungkin petang, mungkin pagi, mungkin hari, mungkin besok. Itulah kiamat kepada setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kematian akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Menyoroti pandangan Al-Quran pula, di sana terdapat peringatan tentang betapa dekatnya kiamat. Ini pada sudut Al-Quran. Quran bercakap tentang kiamat yang di luar sana. Kiamat bumi ini, kata Allah Azza wa Jalla, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir kiamat datang kepada manusia, perhitungan amalnya, sedangkan mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. Allah sebut bagaimana ramai orang masih lalai dan lupa. Sama ada lupa tentang kiamat yang besar, atau lupa tentang kematian yang akan datang. Dua keadaan. Boleh jadi dia lupa yang besar, lupa. Kiamat kecil lupa juga. Lupa dia akan mati, lupa dia akan dikembalikan kepada Allah, lupa dia akan menerima kematian bila lupa. Yang besar lagi lupa. Jadi kata Allah, ada antara manusia ini yang dalam keadaan ghaflah, lalai. Saya telah pun tafsir sebenarnya. Ayat ini kalau tuan-tuan ingat dalam muka surat awal lagi. Ya, awal muka surat ini daripada muka surat yang ke-15 lagi. Ya, saya dah tafsirkan surah Al-Anbiya pertama ini. Kalau boleh balik kepada 15, ada dah saya ceritakan ayat ini macam mana keadaan. Saya ulang balik ya di sini. Baik. Ayat tersebut jelas menunjukkan betapa hari perhitungan, iaitu hari Yaumul Jaza, hari perhitungan, yang disebut juga sebagai hari kiamat, yang akan datang sebagai mengejut dan menakutkan pula berlaku pada semua manusia sedang melakukan maksiat kepada Allah. Maknanya apa? Kematian datang mengejut kepada kita. Tengah kita lalai, kita lupa, kita buat maksiat, kematian akan datang mengambil nyawa kita. Ini yang kita paling takut, yang penegasan ini menunjuk kepada kita bahawa kita dah ghaflah, lalai. Tiba-tiba tengok-tengok aku dalam kubur dah. Pagi tadi dengan anak isteri, semalam dengan kawan-kawan, semalam makan bersama-sama keluarga, hari ini dikubur. Itulah saat kita akan mula terasa. Apalagi kalau kematian kita dekatnya Allah tak redha, lagilah terasa. Kita akan terasa insaf dalam kubur, bukan di luar kubur. Ini kita paling takut. Insaf kubur tak ada apa dah. Kita ada insaf sekarang. Belum kematian datang tiba-tiba. Penegasan dalam maksud yang sama dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Itu adalah surah yang lain, Al-Ahzab, tentang soal soal kiamat dan kematian juga. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Allah. Manusia bertanya kepada kamu Muhammad tentang kedatangan hari kiamat. Ada orang tanya Nabi, bila Rasulullah kiamat, bila. Ada cerita hadis ni daripada Bukhari Muslim. Sahabat tanya Nabi, bila kiamat Rasulullah, bila kiamat. Mereka segerun dan takut. Persiapan mereka belum cukup agak-agaknya. Tanya Nabi, bila kiamat, bila kiamat. Nabi tak jawab. Macam mana cerita Jibril tanya Nabi kan? Dalam cerita hadis Jibril yang kita pernah baca sebelum ini, dan banyak kupasan diberi,
Muhammad bila kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'alam yas'al. Yang bertanya lebih tahu. Aku ini tanya tak tahu. Mana kau Jibril lebih tahu. Nabi tak tahu. Lalu bila malaikat sahabat tanya Rasulullah, bila kiamat Rasulullah baca katanya, Allah jawab, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Ramai orang tanya engkau Muhammad tentang hari kiamat. Maka kata Allah, jawablah. Jawab dengan jawapan ni. Allah beri dorongan jawapan kepada Nabi SAW. Allah beri jawapan contoh. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Jawab Muhammad dengan jawapan ni. Qul innama ilmuha indallah. Katakan Muhammad, ilmu kiamat, bila kiamat hanya Allah yang tahu. Bila hamba tu nak mati, jam berapa, nak mati di mana, mati bagaimana keadaannya, mati di hari apa, jam berapa, Allah ketahui. Bila kiamat, jam berapa kiamat, dunia kiamat macam mana, Allah tahu. Beritahu kat hamba aku kata Allah Azza wa Jalla, wa ma apa ni? Qul innama ilmu indallah. Kata kepada hamba ku Muhammad, beritahu kat mereka itu hanya Allah yang tahu bila kiamat. Baik kematian mereka, kamu termasuklah bila kiamat akan datang. Allah Maha Kaya. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Allah ajar Nabi jawab lagi. Dan kata Allah, apa jalannya engkau dapat mengetahui, boleh jadi masa datang tak lama lagi. Bila-bila masa, contoh kematian. Tengah bercakap, tengah bersuara, tengah makan, tengah berehat, tengah tidur, tengah sakit, tengah sihat, dia akan datang tunjuk kepada kamu. Jadi Allah bagi jawapan mutlak. Muhammad tak tahu, tapi aku sebagai Tuhan lebih tahu tentang soal kiamat kecil, besar. Yang kecil kematian, yang besar kiamat alam ini Allah hancurkan. Baik, penutupnya. Penutuplah ni muka 32 kita akan bincang nanti insya-Allah the next program kita muka 33 destinasi ke alam barzakh. Masuk alam barzakh kita, alam kubur lah kita insya-Allah. Dengan berlakunya kematian, berarti akan terputuslah semua urusan kehidupan dunia penuh dengan keserokan dan keindahan. Habislah. Kiamat kecil bila berlaku, terputuslah urusan kita dengan dunia. Daripada kita melahir sampai kita hari mati, terputuslah. Nikmat ke, seronok ke, bahagia ke, susah ke, hidup macam mana, terputuslah segala-galanya. Mati akan menjadikan seorang itu meninggalkan segala apa yang dimilikinya. Sekaligus akan menamat kehidupan di alam dunia. Bila kematian datang, kita akan tinggal ke apa yang kita miliki dan akan menamatkan semua urusan keduniaan kita. Tak apa dah. Baik harta, baik anak isteri, baik keluarga, baik pangkat, baik nama kita pun orang tak sebut dah. Secara mudahnya nama kita pun orang tak Allah yarham dah. Allah almarhum, almarhumah. Ya. Saya ingat yang lebih tepat kalau kita letak almarhum. Bukan Allah yarham, ya. Almarhum, almarhum. Sebab kita doakan terus. Almarhum, moga Allah merahmati. Almarhum, haji sekian-sekian. Almarhum, haji hajah. Almarhumah, hajah sekian. Itu lebih tepat. Bukan Allah yarham. Ini bukan isu yang jadi dosa pala, tapi lebih tepat penggunaannya almarhum. Haji Ahmad contohnya. Almarhum hajah Fatimah contohnya. Contohlah, saya sebut nama-nama itu bukan siapa, tapi itu contoh. Almarhum Haji Ahmad, almarhumah Hajah Fatimah. Lebih tepat kerana itu doa. Ya. Doa secara terus. Almarhum, moga Allah rahmati. Daripada Allah yarham, kata setengah orang, kurang tepat. Tapi taklah salah. Ini bukan dosa pahala, tuan. Tapi lebih tepat almarhum. Baik. Jadi bila kematian datang, maka kesannya ialah tamatlah segala-galanya. Para ulama menyatakan bahawa mati adalah kiamat kecil. Kenapa? Segala nikmat dan rezeki dalam kehidupan diambil kembali oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Allah ambil semula daripada nikmat kamu berusia dan perut mak kamu, lahirnya kamu, besarnya kamu dengan makan minum, rezeki makan minum semua sekali, aku balik. Nyawanya, Allahu Akbar. Tak mampu kita sebut melainkan Allah yang berkuasa. Diambil kembali oleh Allah kerana hak dia. Ia adalah permulaan kepada kiamat yang sebenarnya, iaitu kancana bumi dan alam seluruhnya. Poin terakhir di hujung itu penting. Di perenggan yang ketiga tu, apa dia? Para ulama, perenggan akhir tu, para ulama menyatakan bahawa mati itu adalah kiamat kecil kerana segala nikmat dan rezeki dalam hidup ini diambil kembali oleh Allah. Dipulangkan semula. Allah ambil hak dia.
itulah semua kena hak kita. Kita hanya sekadar pemegang amanah saja. Amanah harta, amanah ilmu, amanah iman, amanah pangkat, amanah keluarga, amanah agama, semuanya amanah Allah. Kita akan pulangkan, Allah akan ambil balik. Kita ada apa-apa, tuan-tuan. Itulah sekadar pertemuan pada kali ini dalam kesempatan yang saya ada bersama puan-puan dalam 1 jam 10 minit, 20 minit. Moga-moga adalah kebaikannya. Kita akan bertemu lagi insya-Allah dan kita akan bincang nanti dalam bab yang baru, destinasi ke alam barzakh. Itu cerita tentang alam kubur kita. Apa keadaan, apa situasinya? Kita akan bertemu lagi insya-Allah dalam bulan akan datang. Bila masanya, Puan Ili akan sebutlah insya-Allah. Wallahu alam. Kembali kepada Puan Ili kalau ada apa-apa soalan ringkas dan seumpamanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jika ada soalan, jemaah boleh tanya. Tapi saya nak tanya dulu Ustaz. Ya, sila. Apa ni, manusia, hari tu Ustaz ada sebut, jika manusia meninggal akan meninggalkan 3 amalan yang tiada terputus pahalanya kan? Ya. Iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakan. Ya. Tapi bagaimana pula kalau amalan yang macam buat dosa, contoh macam gambar tidak menutup aurat ada dekat YouTube kan, macam orang boleh tengok walaupun dah meninggal tu, adakah ia akan dikira juga oleh Allah? Baik. Yang pertama sekali, hadis tadi sahih daripada Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa bi thalathin. Bila orang itu meninggal, terputus semua perkara, melainkan 3 tak putus, iaitu anak soleh mendoa kepada mak ayah, ilmu dipelajari dan sedekah jariah dibuat. Baik. Dalam soal amal-amal soleh yang dibuat tadi, harga kematian seorang mukmin itulah dia. Dia solat, dia sembahyang, dia puasa, dia bertaubat, itulah harga nilai paling utama. Selama dia mati, dah 1000 tahun dalam kubur, dia pernah tolong orang, dia pernah bantu orang, bagi makan orang, dia pernah tolong fakir miskin, dia pernah berzikir, dia pernah tasbih, dia buat haji. Semua menjadi amal-amal yang akan membahagiakannya. Baik. Kalau dalam kesempatan hidup, dia pernah buat dosa, dia manusia. Dia pernah, kalau zaman dia masih muda, aurat tak tutup, bahkan dia pernah jadi Miss Universe contoh peringkat negara, main-main. Yalah, memang ada pun. Tu cantik peringkat nasional, apalagi pakaian, maklumlah, dah jadi tu cantik ni pakaian, Masya Allah lah. Ya. Dengan aurat tu. Tapi hakikatnya apa kat berlaku? Dia pernah bertaubat, ketika dia mati, Masya Allah, hijabnya tak pernah dibuka, ke Mekah dah pergi. Allah akan kira kebaikan yang dia buat. Sebab dosa dia telah minta ampun. Dia pernah menangis, minta ampun, Alhamdulillah. Dosanya Allah akan buka. Baik. Tiba-tiba, ada cerita. Dia meninggal dunia. Ada orang buka balik sejarahnya, filem-filem lamanya, ataupun gambar-gambar lamanya, disebarkan ini. Ketika itu, si mati tak akan berdosa lagi sebab semua keburukannya telah tinggalkan dan ampun. Yang berdosa apa? Yang berdosa orang menyebarkannya. Dia menyebarkan itu apa? Kalau dia menyebar tahniah untuk fitnahkan. Allah kenal kawan ni, taubat pun bukan, nasuhah pun, ni sejarah dia. Dia akan pikul dosa atas kesalahannya. Si mati tak terbarang dosa. Si mati beres. Sebab dia pernah minta ampun dan telah kembali kepada Allah dengan cara terbaik. Jadi orang-orang yang cuba untuk angkat gambar-gambar lama, fikirlah 16 kali. Bukan 2 kali, fikir 16 kali. Apa gunanya awak nak angkat gambar lama orang macam ni? Awak sendiri macam bersih sangat ke? Sebab itulah kalau boleh, memang kena boleh, tutuplah rahsia keaiban orang. Kalau boleh kita tutup rahsia keaiban orang, padahal kita kena macam mana pun, sebab hamba Allah ini mudah-mudahan telah kembali pada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang cuba mengangkat balik gambar-gambar, sebar balik gambar lama-lama puluhan tahun atas nama-nama yang tak elok, dia cari dosa pasal, dosa kering. Yang kita paling takut, kita buat macam ni, di pada masyarakat nanti, hadis bersebut, Nabi sebut, kita jadi muflis, amal kita yang baik, si mati boleh daripada kita. Amal kita yang baik-baik, kita pernah mengaji Quran, buat kebaikan, kita akan beri hak kita pada orang mati yang telah kita seksa dia. Ataupun kita telah cacatkan dia dengan gambar. Sebab kita paling takut, kita di muflis. Muflis kita dengan sebab kita dosa dah banyak, Tuhan sebarkan dosa pada tentang orang pula. Ya cukup-cukuplah. Sebab itulah kalau boleh, kena boleh sebenarnya, tutuplah aiban orang yang telah pergi, walau siapa mereka itu. Yang keduanya adalah,
Kalau kita nak kata orang tu taubatnya tak terima, siapa kita? Taubatnya tak lengkap, siapa kita? Allah lebih tahu tentang rahsia orang sudah mati. Kita tak boleh nak letak satu hukuman. Taubat dia bukan nasuh.